Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Muhammad Izam dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Saya Umina Rajaini binti Hasan Al-Syari memegang Kek Matrik 150495 dan saya akan membentangkan tentang Ma'rifatullah dan juga tajuk sampingan kita iaitu Ajaran Sesat Hasan An-Narimau. Baik, tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama memulakan perbincangan kita pada hari ini. Ma'rifatullah membawa maksud kepada mengenali Allah dengan hati sanubari. Istilah ma'rifatullah berasal dari perkataan a'rafa, ya'rifu, irfatan, yang bererti mengetahui, mengenal atau mengetahui tentang ilahi. Kewajipan mengenali Allah sangatlah ditegaskan oleh agama Islam kerana ia menjadi kaya uji kemuliaan seseorang dalam beragama. Baik, hakikat kesempurnaan makrifah Allah mestilah selari dengan pelaksanaan amalan syariat dan penyucian jiwa melalui ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Yang pertama, ilmu fiqh. Ia menerangkan segala seruhan dan larangan Allah serta cara pelaksanaannya. Ia juga melibatkan penjelasan hukum seperti wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Yang kedua, ilmu tasawuf. Ia berkaitan dengan penyucian hati sehingga bersih daripada segala sifat tercela dan berakhlak dengan sifat terpuji iaitu mahmudah sehingga mencapai maqam ihsan. Di samping itu, ia melatih hati untuk ingat kepada Allah sehingga mencapai maksud makrifah dengan hati yang ikhlas dalam segala ibadah. Dan yang ketiga iaitu ilmu tauhid. Ia berkaitan dengan ilmu mengetahui keesaan Allah. Kegagalan mengenali Allah yang telah menurunkan agama untuk kita, maka agama atau akidah kita itu tidak sah, bahkan mungkin menjadikan kita syirik ataupun bertuhankan kepada diri sendiri. Allah sendiri menuntut hambanya untuk mengenali dirinya walaupun sesukar mana ia perlu ditempuhi. Umum mengetahui bahawa Allah tidak menyerupai segala jenis ciptaannya dan bertentangan dengan sifat-sifat zahir alam ini kerana Allah bersifat mukhalifatuhu lil hawadis, yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Perjalanan manusia semenjak azali sesungguhnya dituntut untuk mengenali Allah sebagai Tuhan sekalian alam daripada kita mula-mula berada dalam kandungan ibu kita sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Keesaan Allah meliputi seluruh perkara. Keesaan Allah merangkumi 3 hal iaitu pada zat, sifat, perbuatannya serta dialah yang melakukan segala perbuatan di alam ini. Keesaan Allah tidak dapat dibandingkan dengan apa jua cara yang difikirkan oleh manusia yang lemah. Terdapat beberapa bidang ilmu yang membenarkan manusia mengenal Allah. Ilmu-ilmu itu ialah ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat serta ilmu ma'rifat. Baiklah, mari kita pergi satu persatu meneliti ilmu-ilmu tersebut. Yang pertama, ilmu syariat ialah ilmu hukum yang berperanan sebagai garis panduan berhubung dengan tata cara dan peraturan menjalankan kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping pentafsiran rasanya bagi memudahkan seorang manusia itu memahami segala maksud tersirat yang terkandung di sebaliknya. Peraturan kehidupan manusia akan mengelakkan kita dari tersasar ke lembah hina. Peraturan yang ditetapkan ini dapat diimplikasikan dalam pelbagai bentuk aktiviti seperti muamalat, ibadat, munakahat, akidah dan lain-lain juzuk kehidupan. Okey, ilmu yang seterusnya ialah ilmu tarikat. Ilmu ini mengkhususkan jalan ke arah pembersihan rohani bagi mengenali Allah seperti mana amalan umum yang diamalkan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Tujuan mempelajari ilmu ini adalah untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu daripada bermaksiat kepada Allah selain mendapatkan makrifat daripada Allah. Seseorang manusia itu hendaklah menjauhkan dirinya dari sikap cintakan dunia, ta'alluq bi dunyawiyah, ujub takabur, riak dan lain-lain lagi. Tarikat juga merupakan penegak kepada peraturan Allah yang membicarakan ilmu ketuhanan melalui aspek dalil dan syuhud.
Dengan tarikat yang mutakbarah hendaklah berasaskan Islam yang beralirankan ahli sunnah wal jamaah dan berpegang dengan salah satu dari 4 mazhab yang kita kenali sebelum ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan ma'rifatullah, ilmu hakikat juga penting kerana ia membuktikan sekiranya seseorang itu tidak mengetahui hakikat dirinya, maka selama itulah dia akan tersesat tentang dirinya, apatah lagi mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, ilmu ini menekankan kita untuk mengenali diri sendiri sebelum mempelajari sesuatu yang di luar jangkaan terbatas seseorang manusia. Ia juga merupakan ilmu yang mendasari sesuatu hakikat kejadian. Di samping itu, ilmu ini berasal daripada Allah yang maha memberi petunjuk dan diturunkan kepada Rasulnya, seterusnya disampaikan kepada sahabat dan para sahabat menyampaikan kepada arifi billah dan turun-temurunlah ilmu itu sehingga sampai kepada kita. Antara ulama ilmu hakikat ini adalah Utubul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali, Abdul Samad Palimbani, Hamzah Fansuri dan ramai lagi. Okey, daripada ini dapat kita konklusikan bahawa kegagalan akal berfungsi akan menyebabkan agama Islam tidak akan terpelihara jauh sekali untuk mengenali Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Okey, baik, kita sudah sampai kepada ilmu yang terakhir, iaitu ilmu ma'rifat. Ilmu terakhir yang perlu kita pelajari untuk mengenai Allah ialah ilmu ma'rifat. Ia merupakan sebuah ilmu yang dalam dan paling tinggi jika dibandingkan dengan ketiga-tiga ilmu lain. Penguasaannya memerlukan kesempurnaan daripada ketiga ilmu ini. Dalam erti kata lain, ilmu ini adalah kemuncak kepada ilmu qalam dan syahadah. Tanpa ilmu ma'rifat ini, mustahil bagi seseorang itu mengenali Allah dengan sebenar-benarnya. Hal ini demikian kerana kemampuan manusia yang terbatas menjadikan ia perkara mustahil untuk seseorang itu melihat Tuhan kerana Allah itu bersifat ghaib. Walau bagaimanapun, kita mampu untuk mengenali Allah pada sifat zat, sesuatu yang tidak berbentuk dan berjisim, sifat asma' dan sifat af'alnya. Di samping itu, makrifat membawa maksud sifat berani melawan syahwat, amarah dan segala jenis kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah di dalam agama. Ia juga memerlukan pola pemikiran yang baik untuk menghindarkan diri daripada terjerumus ke alam kemaksiatan, kerana ilmu ini adalah satu pengalaman batin yang tidak dapat digambarkan dengan mata kasar. Segala usaha untuk mendalami ilmu makrifat semestinya akan disenangi oleh Allah dan akan selalu mendapat pertolongan daripadanya. Jika diungkap maksud ma'rifatullah dari segi pandangan para ulama akidah ahli sunnah wal jamaah, kita dapati bahawa Imam Al-Ghazali menyifatkan ma'rifatullah sebagai keberjayaan seseorang mencapai darjat rohani yang paling tinggi, iaitu di luar akal logik fikiran manusia dan sukar difahami oleh manusia biasa. Beliau juga mengatakan bahawa tanda seseorang itu telah menggapai tingkat maqam ini dapat diperhatikan melalui wajah seseorang itu apabila kita bertemu secara bersemuka dengannya. Okey, seterusnya Abdul Qadir Al-Jailani juga mentafsirkan makrifat tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia yang sedikit ataupun dalam kaedah jual beli. Beliau menegaskan bahawa makrifat adalah anugerah yang diberikan Allah setelah seseorang itu berjaya pada tingkat yang tertentu di mana hati mereka hanya berpaut kepada Allah dan bibir mereka dibasahi dengan zikrullah. Pada darjah ini, beliau akan mengenali, maksud di sini ialah orang yang telah mendapat makrifat, akan mengenali Tuhannya apabila Allah sendiri memperkenalkan segala rahsianya. Yang terakhir, menurut Haji Abdul Malik Karim atau lebih dikenali sebagai Hamka, beliau mengatakan bahawa ma'rifatullah terbahagi pada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, iaitu bahagian yang paling mulia dan sukar dicapai ini, semestinya berada dalam golongan para nabi, wali Allah dan para syuhada yang berperang demi menegakkan agama Allah. Golongan ini mempunyai persamaan dan tujuan hidup yang sama, iaitu berusaha dengan sedaya upaya mengenali Allah dengan terperinci. Okey, baik. Seseorang itu mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak akan meragui segala perbuatan dan ciptaannya, walaupun hanya secebis rasa. Okey.
Sebagai hamba, kita dituntut untuk memohon pertolongan daripada Allah dengan kesabaran, ketabahan, keteguhan hati dan godaan untuk lalai dari jihad fisabilillah. Salah satu ajaran sesat yang terkenal di Malaysia adalah Hasan Anak Rimau. Ajaran ini telah diasaskan secara rasminya oleh Hasan bin Yaqub pada tahun 1980. Di dalam kalangan pengikutnya, dia dikenali dengan panggilan Tok Ayah Hasan, Pak Cu Hasan dan Pak Teh Hasan. Hasan dilahirkan di Kampung Cetuk, Pasir Emas, Kelantan pada tahun 1914. Fahaman sesat ini diperkenal dan disebarkan kepada masyarakat setempat setelah dia berpindah ke Kampung Bukit Mas di jajahan Tanah Merah. Semasa dia awal usianya, dia sendiri pernah mengaku bahawa kejahilannya dalam ilmu agama kerana tidak pernah berpendidikan agama, malas sekali untuk digelar sebagai alim ulama. Bagi menarik minat masyarakat setempat, dia mengatakan bahawa tarekat yang diguna pakai itu diambil daripada Tuan Guru Haji Hussein di Padang Tokla, Pasir Emas. Namun, Tuan Guru menafikan perkara ini semasa majlis pertemuan dengan pegawai Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan di rumahnya di Kampung Padang Tokla pada 4 Rajab 1399 Hijrah bersamaan 3 Mei 1979 Masihi. Ajaran Hasan Anak Rimau diberi nama yang berbeza mengikut tempat pertapakannya, walaupun pada hakikatnya mempunyai kandungan ajaran dan prinsip yang sama. Nama-nama ini adalah Tarikat Zikrullah Hasan Anak Rimau, Tarikat Batin Pak Cu Hasan, Ratib Kuat Tok Ayah Hasan dan banyak lagi. Kandungan ajaran ini merupakan gabungan daripada fahaman animisme, batiniah, konsep Nur Muhammad dan Wahdatul Wujud. Yang dikembangkan oleh Hasan pada mulanya dipopularkan melalui cara bomoh. Setelah didapati orang yang tertentu terpengaruh dengan cara bomohnya, maka dia mengajak mereka untuk melakukan kegiatan maratib kuat. Kegiatan maratib dilakukan pada waktu malam pada sesetengah tempat. Ia membuatkan masyarakat sekeliling tidak menyenangi ajaran kumpulan ini disebabkan aktiviti maratib mereka. Maratib ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu ratib maghrib, iaitu antara waktu maghrib dan waktu isyak. Ratib isyak ialah dilakukan selepas solat isyak, dan ratib subuh iaitu amalan meratib yang dilakukan selepas solat subuh. Meratib ini dilakukan secara beramai-ramai di pusat ajarannya di Bukit Mas dan juga di rumah-rumah ahli secara bergilir-gilir. Majlis zikir dan tahlil yang mereka lakukan pada setiap malam Jumaat pada awalnya tidak ada percanggahan dengan syariat Islam. Ia dilakukan di bawah sinaran lampu Kalimantan yang terang benderang. Pengikut lelaki juga diasingkan kepada pengikut perempuan. Mereka juga menggunakan lafaz-lafaz suci yang mulia seperti bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Tetapi, ia dilakukan dengan suara yang amat kuat. Ini untuk mengaburi mata-mata majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan. Sudah menjadi kelaziman apabila mereka dituduh sesat, mereka tidak mudah melenting. Sebaliknya, mereka menjemput pihak yang menuduk ajaran itu supaya datang menyaksikan sendiri majlis-majlis yang diadakan. Dengan cara ini, aktiviti kegiatan mereka berkembang dengan lamanya. Bagi mendapatkan isi-isi pengajaran, ia hanya diajarkan kepada ahli-ahli yang tertentu, iaitu ahli yang sudah lama, manakala ahli-ahli yang baru terkecuali, sehingga mereka betul-betul yakin dengan ahli tersebut. Pada mulanya, keahlian kumpulan ini hanya terdiri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan rapat pengasas. Penularannya berlaku apabila ada pengikutnya yang datang dari tanah jajahan lain seperti Bacok, Pasir Putih dan juga pantai barat Semenanjung. Kebiasaannya, masyarakat setempat tidak akan mengikut ajaran ini kerana mereka tahu perwatakan peribadi sebenar Hasan ini. Penyataan setiap individu disertakan sekali dengan syarat-syarat tertentu.
Antaranya ialah tidak boleh memberitahu kepada orang luar tentang kemasukan menjadi ahli kumpulan tersebut dan hendaklah terlebih dahulu mengikut majlis ratib beberapa kali. Selanjutnya, bentuk-bentuk penyelewangan ajaran sesat ini terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah penyelewangan terhadap rukun iman. Iaitu mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Ia terbukti dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan anak Rimau sendiri. Dia pernah berkata bahawa diri kita itulah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mu Tuhan, aku Tuhan, dan diri kita itulah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga dia menyebut Tuhan itu adalah kita sendiri. Mereka juga mendakwa bahawa Muhammad itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah Muhammad. Selain itu mereka juga mendakwa maha guru mereka iaitu Tok Hasan. Tok Hasan ini setaraf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia bercanggah dengan ajaran Islam kerana Allah pernah berfirman mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah penutup segala bagi Nabi. Yang kedua, penyelewangan terhadap ibadah fardu. Seperti kebanyakan ajaran sesat yang lain, ajaran sesat ini juga turut mempraktikkan beberapa aktiviti yang sama. Yang pertama, kahwin batin. Yang kedua, sembahyang hakikat. Sembahyang hakikat ini ialah sembahyang yang berdasarkan niat tanpa ada pergerakan badan. Seterusnya, sembahyang Jumaat juga tidak diwajibkan. Ibadat haji tidak perlu pergi ke Mekah. Dan amalan zakat hanya perlu memberitahu atau bersyarah kepada orang ramai sahaja tanpa perlu mengeluarkan duit. Dan antara penyelewangan juga ialah pasangan suami isteri yang baru menganut mestilah dikahwinkan semula oleh Tok Hasan. Baik, sampai di sini sahaja perbincangan kita. Semoga apa yang telah dibincangkan dapat memberi manfaat kepada para pendengar. Sekian, terima kasih.